Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Kamsiah Widayati binti Harun. Pada hari ini kumpulan kami, kumpulan 4 yang terdiri daripada Adibah Liana binti Lutfi, Anis Atira binti Harun, Nur Afrina binti Ahmad akan menyelesaikan tugasan ketiga kami, subjek GWP 1092 Wacana Penulisan. Saya akan menerangkan aplikasi ciri wacana dalam penulisan akademik. Aplikasi ciri wacana dalam penulisan akademik terbahagi kepada 6 aspek. Aspek yang pertama ialah kohesi. Aspek yang kedua ialah koheren. Aspek yang ketiga ialah tujuan sesuatu wacana. Aspek yang keempat ialah maklumat yang terkandung. Aspek yang kelima ialah latar yang menunjukkan wacana. Dan aspek yang terakhir ialah menerangkan mengenai kohesi. Menurut Robert Ellen DiBiogrande dan Wolfgang Ulrich Dressler pada tahun 1972, mereka berpendapat bahawa kohesi merupakan salah satu aspek yang penting dalam organisasi sesebuah teks. Kohesi adalah sesuatu unsur yang memainkan peranan yang penting untuk membawa makna dalam menghasilkan sesebuah teks atau karangan. Secara umumnya, kohesi merupakan pertautan, iaitu keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain. Contoh berdasarkan penulisan akademik, antaranya ialah seorang guru perlulah berdaya fikir dan berilmu pengetahuan. Elemen ini merangkumi kemahiran pembelajaran sepanjang hayat pengetahuan, mahir teknologi, mempunyai daya kreativiti dan inovatif, serta sentiasa bersedia dalam menambah ilmu dan bijak mengorientasi maklumat yang betul. Berdasarkan contoh tersebut, perkataan elemen ini merupakan kohesi atau pertautan dengan perkataan berdaya fikir dan berilmu pengetahuan yang terdapat dalam ayat sebelum koheren. Menurut Abdullah Yusuf pada tahun 2009, koheren merupakan kesinambungan atau susunan ayat dalam satu perenggan yang terdapat satu ayat utama atau ayat pokok dan beberapa ayat sokongan yang terdiri daripada huraian, penjelasan atau ayat contoh. Secara umumnya, ayat-ayat yang menunjukkan koheren tersebut hendaklah disusun berdasarkan kesinambungan dan pautan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu perenggan. Contoh berdasarkan penulisan akademik, menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2013, perkataan permuafakatan telah ditakrifkan sebagai persepakatan dan perpaduan yang dijalin oleh suatu komuniti di sesebuah tempat. Perpaduan merupakan komponen yang amat penting dalam konteks sosial Malaysia yang penuh kepelbagaian. Komponen penyatuan komuniti inilah yang menjadi tunjang utama untuk merealisasikan masyarakat yang mempunyai mentaliti kelas pertama serta seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan contoh ayat tersebut, terdapat kesinambungan idea dalam teks itu mengenai permuafakatan, persepakatan, perpaduan dan penyatuan yang membawa maksud yang sama atau sinonim dan dihuraikan dengan lebih jelas dan mudah untuk difahami dalam perenggan tersebut. Sesuatu wacana yang diaplikasikan dalam sesuatu penulisan akademik hendaklah mempunyai tujuan untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. Sekiranya tujuan sesuatu penulisan akademik itu adalah untuk mendapatkan maklumat, maka ayat yang sering digunakan ialah ayat tanya. Namun, sekiranya tujuan penulisan akademik itu untuk menerangkan atau menyatakan sesuatu perkara, maka ayat yang sering digunakan ialah ayat penyata. Contoh berdasarkan penulisan akademik,
Jika kita lihat, permuafakatan antara sekolah dengan komuniti dalam pendidikan telah berlaku sebelum penjajahan sehinggalah ke hari ini dan dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti begitu penting dan bersifat bagai isi dengan kuku. Begitu pentingnya komuniti dan dapat diibaratkan jika tiada komuniti, maka tiadalah institusi pendidikan seperti sekolah. Manakala jika institusi pendidikan tiada, maka komuniti juga tidak mengalami anjakan paradigma. Berdasarkan contoh ayat tersebut, tujuan penulisan akademik dalam teks tersebut adalah untuk membincangkan permuafakatan komuniti dalam membangunkan pendidikan. Maka, ayat-ayat yang digunakan dalam teks tersebut ialah ayat keempat, iaitu maklumat yang terkandung. Dalam sesuatu penulisan akademik, tentulah terdapat maklumat yang terkandung di dalamnya mengenai sesuatu perkara yang dibincangkan. Maklumat tersebut boleh berlaku dalam keadaan sama ada maklumat itu diperoleh daripada sumber yang lama maupun sumber yang terkini. Contoh berdasarkan penulisan akademik, tuntasnya, salah satu aspek yang perlu dititikberatkan untuk mencapai hasrat pendidikan negara ialah permuafakatan komuniti. Ironinya, permuafakatan dalam pendidikan belum lagi dapat dicapai secara keseluruhannya. Maklumat tersebut diperoleh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001. Maka, permuafakatan semua pihak berkepentingan diperlukan dalam mewujudkan sinergi yang mampu menjayakan pelbagai aspirasi negara. Dan maklumat tersebut diperoleh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016. Berdasarkan contoh tersebut, maklumat yang terkandung dalam teks itu menunjukkan terdapat maklumat yang diperoleh daripada sumber yang lama iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001 dan sumber terkini iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 5 ialah latar yang menunjukkan wacana. Penggunaan sesuatu wacana itu bergantung kepada sesuatu latar yang hendak disampaikan. Dalam penulisan akademik, sesuatu keadaan atau latar akan menghasilkan penggunaan wacana yang bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan oleh penulis. Contoh, berdasarkan penulisan akademik, tanpa nilai-nilai patriotisme, perasaan cinta akan negara tidak akan wujud dan kejayaan pembangunan negara di tahap yang lebih tinggi sukar untuk dicapai. Hal ini kerana generasi muda harus sedar bahawa mereka perlu menyumbang dalam pembangunan negara supaya lebih maju kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berdasarkan contoh tersebut, latar dalam teks itu ialah nilai patriotisme. Dan wacana yang digunakan ialah hal ini kerana untuk mengembangkan idea mengenai nilai patriotisme iaitu interteks. Interteks merupakan peranan wacana-wacana lain yang membantu pendengar atau pembaca memahami apa yang didengar atau apa yang dibaca. Sesuatu wacana itu bergantung kepada sesuatu wacana yang lain. Wacana-wacana lain juga memainkan peranan penting untuk membantu seseorang itu memahami sesuatu wacana yang digunakan. Contoh berdasarkan penulisan akademik, pembelajaran sepanjang hayat adalah satu proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal atau tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Secara umumnya, pembelajaran sepanjang hayat mempunyai konsep untuk memenuhi keperluan individu dan guna tenaga di samping mewujudkan warga negara yang aktif dan kesaksamaan sosial. Berdasarkan contoh tersebut, teks itu adalah mengenai pembelajaran sepanjang hayat.
Namun, terdapat juga penggunaan wacana lain yang dikaitkan dalam teks tersebut iaitu mengenai kemahiran dan pengalaman. Sekian sahaja penerangan saya mengenai tajuk aplikasi ciri wacana dalam penulisan akademik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Liana binti Lutfi akan menerangkan berkaitan keutuhan wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 3, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal dan keutuhan gramatikal. Pertamanya adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik adalah hubungan semantik bahagian-bahagian wacana. Hubungan semantik ini dapat dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Keutuhan semantik terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah sebab dan akibat. Yang kedua adalah sebab dan tujuan. Yang ketiga adalah sebab dan hasil. Dan yang keempat adalah latar dan kesimpulan. Kita bergerak kepada sebab dan akibat. Sebab dan akibat yang terdapat dalam penulisan akademik ini adalah guru-guru patriotik dan mempunyai jati diri yang teguh berperanan untuk membentuk semangat patriotisme dalam sanubari anak-anak murid. Itu merupakan sebab. Manakala akibatnya, tanpa nilai-nilai patriotisme, perasaan cinta akan negara tidak akan wujud dan kejayaan pembangunan negara di tahap yang lebih tinggi sukar untuk dicapai. Itu merupakan akibat. Seterusnya adalah sebab dan tujuan. Sebab dan tujuan yang terdapat dalam penulisan ini adalah elemen-elemen ini merupakan wadah penyatuan dalam masyarakat yang berbilang kaum agar kemaslahatan dan keharmonian negara terus terjaga. Itu merupakan sebab. Tujuannya adalah guru-guru patriotik dan mempunyai jati diri yang teguh berperanan untuk membentuk patriotisme dalam sanubari anak-anak murid. Keutuhan semantik yang seterusnya adalah sebab dan hasil. Permuafakatan sekolah dengan komuniti juga meningkatkan pencapaian akademik. Menurut Donlan dan Watt pada tahun 2013, ayat tersebut merupakan ayat sebab dan hasilnya hal ini sekaligus dapat mengembangkan pembangunan profesionalisme keguruan. Keutuhan semantik yang terakhir adalah latar dan kesimpulan. Latar yang terdapat dalam penulisan akademik ini adalah guru-guru juga perlu menerapkan elemen-elemen profesionalisme keguruan untuk melahirkan generasi yang syumul sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Ayat tersebut menerangkan berkaitan dengan latar penulisan ini. Manakala kesimpulan untuk latar tersebut adalah, oleh itu guru sebagai ejen perubahan perlulah menerapkan elemen-elemen profesionalisme keguruan serta membudayakan amalan pembelajaran sepanjang hayat agar cabaran-cabaran pendidikan masa kini dapat diatasi. Seterusnya adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal adalah hubungan yang dapat dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosakata dalam sesuatu wacana. Menurut Nickel McChitty 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Keutuhan leksikal terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya adalah hyponim, homonim, antonim, kolokasi, sinonim dan pengulangan kata yang sama. Berikut merupakan keutuhan leksikal yang terdapat dalam penulisan akademik ini. Yang pertama adalah hyponim. Hyponim merupakan makna sesuatu perkataan yang merupakan sebahagian daripada makna perkataan yang lain. Penulisan akademik ini berkaitan dengan profesionalisme keguruan, pembelajaran abad ke-21, sekolah dan pelajar yang menjadi hyponim kepada pendidikan. Seterusnya adalah homonim. Homonim merupakan perkataan yang sama bunyinya tetapi mempunyai maksud yang berlainan. Satu perkataan yang mempunyai pelbagai maksud. Contohnya,
dalam ayat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang untuk mencari sesuap nasi. Nasi dalam konteks ayat tersebut membawa maksud kepada makanan. Manakala dalam ayat sebelum nasi menjadi bubur, eloklah kiranya kita meneliti kepentingan komuniti dalam pendidikan. Nasi dalam ayat tersebut membawa konteks kepada keadaan yang tidak diingini untuk berlaku. Seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi adalah dua perkataan atau lebih yang masing-masingnya mempunyai perkataan sendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Menurut Frisch pada tahun 1957, anda akan mengetahui sesuatu perkataan itu dengan melihat perkataan yang wujud bersama-samanya. Contoh yang digunakan dalam artikel ini, guru. Guru sering dikaitkan dengan sekolah. Jadi kolokasinya adalah guru dan sekolah. Keutuhan leksikal yang seterusnya adalah sinonim. Perkataan yang membawa maksud yang sama dikenali sebagai sinonim. Dalam penulisan ini, terdapat penggunaan kata cerdik dan bijak. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu pandai. Seterusnya adalah pengulangan kata yang sama. Dalam ayat tersebut, terdapat pengulangan perkataan yang sama, iaitu elemen dan guru. Perkataan yang sama, pengulangan perkataan yang sama ini merupakan salah satu daripada keutuhan leksikal yang terdapat dalam wacana. Seterusnya adalah keutuhan gramatikal. Wacana yang berkualiti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis. Antara penanda-penanda gramatis adalah kata hubung, kata rujuk dan peleburan dan pergantian. Terdapat dua keutuhan gramatikal yang digunakan dalam penulisan akademik ini. Yang pertama adalah kata hubung dan yang kedua adalah kata rujukan. Kata hubung bermaksud menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Kata hubung ini mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai penguraian. Kata hubung yang berfungsi sebagai penguraian ini adalah seterusnya, selain itu dan sebaliknya. Dalam penulisan akademik ini, terdapat penggunaan kata hubung yang berfungsi sebagai penguraian. Contohnya, seterusnya, budaya kolaboratif menjadikan guru sebagai ejen yang memanifestasikan budaya bekerjasama antara rakan sejawat. Kata hubung yang digunakan adalah seterusnya. Seterusnya merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penguraian. Seterusnya adalah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea ini adalah dan, tetapi, oleh itu, kerana dan dengan. Contohnya, oleh itu, guru perlulah menerapkan elemen-elemen profesionalisme keguruan. Dan kata hubung yang terakhir berfungsi sebagai penambahan. Sebagai contoh, sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa itu dan lain-lain. Contohnya, sebelum nasi menjadi bubur, eloklah sekiranya kita meneliti kepentingan komuniti dalam pendidikan. Dalam penulisan ini, menggunakan kata hubung sebelum sebagai penambahan. Yang terakhir adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Kata rujukan ini biasanya terdiri daripada kata ganti nama diri. Dalam ayat ini, dalam penulisan ini, kebanyakan kata rujukan yang digunakan adalah kita untuk menunjukkan bahawa semangat kekitaan itu penting. Contohnya, contoh ayatnya adalah persoalannya, dapatkah kita meletakkan Malaysia dalam 3 tangga teratas di peringkat global dalam dunia pendidikan?
Kata rujukan yang digunakan dalam ayat tersebut adalah Assalamualaikum dan kitab salam yang sejahtera. menunjukkan Seterusnya kita pergi kepada penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan atau rangkai perkataan yang berfungsi mempertalikan idea, hujah atau pandangan juga dianggap signifikan kerana tanpa kehadiran wacana yang tepat, idea yang dilontarkan seolah-olah tidak mempunyai kesatuan dan pautan yang lengkap. Terdapat 3 jenis penanda wacana iaitu penanda kronologi. Kita pergi kepada konsep dan contoh penanda kronologi. Penanda kronologi memberi pengertian persoalan berkaitan dengan waktu. Kata kuncinya ialah bila, kini, pada hari, esok, 10 tahun kemudian. Kita tengok pula kepada contoh dalam artikel. Contoh yang pertama, aspek-aspek itulah yang akan membantu para pendidik menghadapi cabaran masa kini, lantas menjadikan Malaysia lebih cemerlang. Kata kini ada dalam slide. Contoh kedua, permuafakatan antara sekolah dengan komuniti dalam pendidikan telah berlaku sebelum penjajahan sehingga hari ini. Kata sebelum dan hari ini ada dalam slide yang menunjukkan penanda organisasi. Penanda organisasi ini ialah pertautan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Contohnya, seterusnya, pertama sekali, kesimpulannya. Contohnya, kita tengok kepada contoh yang ada dalam artikel. Contoh yang pertama, tuntasnya, budaya penyelidik inilah yang menjadi teras bagi ajakan paradigma dalam kalangan guru untuk berfikir di luar kotak. Kata tuntasnya juga sama dengan kesimpulan. Seterusnya, contoh yang kedua, terdapat banyak sumbangan berbentuk material yang boleh diberikan seperti kemudahan prasarana, kemudahan teknologi dan menambah baik infrastruktur sesuatu institusi. Akhir sekali ialah penanda idea. Penanda idea ini ialah menghubungkan fakta dengan fakta, idea dengan idea yang berfungsi untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Contoh pertama ialah, oleh itu, tidak cukup dengan menghayati konsep pembelajaran sepanjang hayat, malah guru hendaklah membudayakannya dalam kehidupan mereka. Kata kunci malah menunjukkan ciri pengembangan idea. Seterusnya, pertentangan idea. Kita lihat bahawa proses pendidikan seseorang tidak berhenti dari semasa ke semasa tetapi akan berterusan seumur hidup, khususnya sebagai warga pendidik. Kata tetapi ialah kata kunci bagi pertentangan idea. Seterusnya, contoh hubungan idea. Oleh itu, guru seharusnya memiliki elemen-elemen tertentu yang penting sebagai warga pendidik. Kata kunci oleh itu menunjukkan hubungan idea.